Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarnabiha binti M. Nordin dari PK1 PISMP Jun 2023. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang tajuk diskalkulia. Jadi, mari kita lihat apa itu diskalkulia. Diskalkulia merujuk kepada kesukaran matematik yang teruk seperti ketidakupayaan memahami konsep nombor dan ketidakupayaan untuk mengaplikasi prinsip matematik dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya, diskalkulia menurut Department for Education Skill DFES 2001 merujuk kepada sesuatu keadaan yang mempengaruhi keupayaan menguasai kemahiran aritmetik. Kanak-kanak diskalkulia menghadapi masalah dalam memahami konsep nombor yang mudah, kekurangan kefahaman intuisi terhadap nombor dan bermasalah dalam mempelajari fakta nombor dan prosedur-prosedur. Jadi mudah katanya, diskalkulia merujuk kepada masalah kanak-kanak terhadap nombor seperti mata pelajaran matematik. Kemudian, apakah punca-punca yang boleh menyebabkan diskalkulia berlaku? Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, kecederaan pada bahagian otak. Seterusnya, pendedahan awal matematik yang mendesak dan akhir sekali, faktor pengajaran di sekolah. Selanjutnya, mari kita lihat punca-punca diskalkulia dalam aspek faktor genetik dan juga kecederaan pada bahagian otak. Bagi faktor genetik, bukti mencadangkan bahawa masalah pembelajaran seperti diskalkulia mungkin diwarisi. Oleh itu, mungkin terdapat ahli keluarga yang juga mempunyai masalah diskalkulia. Kemudian, kecederaan pada bahagian otak merujuk kepada bahagian otak di sebelah kiri yang berdekatan dengan telinga. Hal ini demikian kerana otak kiri berfungsi untuk menterjemahkan angka-angka dan pemikiran logik. Selain itu, mari kita lihat punca-punca diskalkulia dalam aspek pendedahan awal matematik yang mendesak. Pendedahan matematik yang terlampau awal kepada kanak-kanak di mana pada ketika itu, tahap pemikiran mereka masih belum boleh menerima konsep matematik. Hal ini dapat membuatkan mereka bimbang dan fobia apabila berjumpa dengan soalan matematik pada masa hadapan. Seterusnya, bagi faktor pengajaran di sekolah merujuk kepada guru-guru lebih menumpukan untuk menghabiskan sukatan pelajaran berbanding dengan berusaha untuk memastikan pelajar-pelajar yang lemah memahami konsep matematik yang dipelajari. Hal ini boleh menyebabkan pelajar tersebut tidak suka akan mata pelajaran matematik apabila mereka tidak memahami konsep tersebut. Dalam pada itu, terdapat juga kepentingan pemahaman dan kesedaran tentang masalah diskalkulia dalam konteks pendidikan khas. Yang pertama sekali, guru-guru di sekolah dapat mengesan murid-murid yang berkemungkinan menghadapi masalah diskalkulia. Seterusnya, dapat membantu murid-murid diskalkulia belajar matematik dengan cara yang berkesan berdasarkan kemampuan mereka. Dan akhir sekali, dapat memberi pencerahan kepada ibu bapa bahawa anak-anak yang menghadapi masalah diskalkulia masih berupaya untuk mempelajari subjek lain seperti murid yang normal. Kesimpulannya, masalah pembelajaran diskalkulia ini masih lagi boleh dibendung jika ianya tidak berasal daripada faktor genetik ataupun kecederaan pada bahagian otak sebelah kiri. Contohnya, ibu bapa boleh mendedahkan konsep asas matematik pada peringkat umur kanak-kanak yang sesuai. Seterusnya, guru-guru perlulah memberi perhatian kepada murid-murid yang lemah dalam mata pelajaran matematik agar mereka tidak ketinggalan. Dan akhir sekali, ibu bapa perlulah sentiasa merujuk doktor sekiranya anak tersebut mempunyai masalah diskalkulia agar dapat mengikuti rawatan susulan dan juga melakukan kaedah-kaedah yang disarankan oleh doktor bagi meminimalkan masalah diskalkulia dan memaksimalkan potensi diri anak-anak yang menghadapi masalah tersebut. Ini merupakan rujukan-rujukan yang telah saya rujuk bagi menyempurnakan hasil kandungan dalam video ini. Sebelum berakhir, terdapat satu soalan yang saya ingin bertanyakan kepada para penonton sekalian. Berdasarkan tajuk kita pada hari ini, fikirkan kesan-kesan diskalkulia kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah tersebut. Para penonton boleh menjawabnya di ruangan komen ya. Maka setakat itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan jumpa lagi.